Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke rancangan Lepak Je. Program di mana anda akan bersantai bersama dengan saya, Jiggy, dan tetamu-tetamu selebriti yang akan membuat challenge yang akan membuat challenge yang menarik. Seperti lip sync battle versi senam aerobik yang kita buat sebentar tadi dengan Dr. Sey Shazril. Dahsyat, dah buat gini boleh. Macam ulat bulu dan macam-macam lagi challenge yang menarik seperti kuis dengan Remy Ishak, dan kita ada pula buat mukbang pedas dengan Nana Al-Halik dalam episod-episod yang lepas. Jadi kalau anda terlepas episod-episod tersebut, jangan bimbang, walaupun bersiaran langsung, anda masih lagi menonton dan kembali untuk menyaksikan rancangan Minggu Saham Digital pada bila-bila masa di laman Facebook dan juga YouTube kami @Minggu Saham Digital. Okey, selepas mereka buat challenge tu, para penonton di rumah bukan setakat dapat lepak dengan mendengar update dan perkembangan terbaru mereka, tapi juga anda boleh tanya mereka soalan-soalan. Maknanya kepada para penonton yang tengah tengok kat rumah, jangan lupa hantarkan soalan untuk tetamu kedua kita di ruang komen di Facebook. Okey, seandainya kami membaca soalan anda akan memenangi e-voucher bernilai RM150 setiap satu dari Lazada. Okey, hebat kan? Dahsyat kan? Suka kan? Nak ke tak nak? Lepak mama. Tapi tak apa. Okey, jadi sekarang ni lepak je ni bukan borak kosong-kosong. Okey, kita ni nak anda melepak dan berhibur bersama dengan selebriti kesayangan anda. Tanya mereka soalan itu, soalan ini, lepas tu anda boleh menang pula tu. Dahsyat kan? Mestilah dahsyat. Okey, selain itu juga sistem kami telah pun memilih 500 pemenang cabutan bertuah hari ini, dan setiap pemenang cabutan bertuah akan menerima e-voucher Lazada bernilai RM50. Jadi jika penonton sudah pun mendaftar di www.minggusahamdigital.com.my, sila periksa email anda sekarang dalam jam ini juga untuk ketahui jika anda terpilih. Tahniah kepada semua pemenang. Alright. Sebelum kita bermula, izinkan saya mengingatkan kepada penonton di rumah bahawa rancangan ini dibawakan kepada anda oleh SimeDabi Property Berhad. SimeDabi Property menawarkan pelbagai produk kediaman yang memenuhi keperluan berbeza bagi setiap keluarga. Kempen HOC 2020 kini membuka peluang kepada anda untuk memiliki kediaman bertanah ataupun bertingkat pegangan bebas oleh SimeDabi Property. Baiklah, pastinya para penonton tak sabar dan tak sabar nak tahu siapa selebriti terakhir bagi rancangan Lepak Je. Memang selebriti-selebriti yang kita bawakan, kita ajak ni semua dah memang hebat-hebat belaka. Tapi mestilah yang last ni paling meletops, paling ons. Jadi tak nak melengahkan masa, perkenalkan tetamu kita, pelakon popular tinggi lampai, on point punya fashion yang molek ayu, Rosita Cewan. Nampak? Saya jumpa Cik Ta on point. Apa khabar Cik Ta? Baik. Cik Ta seronok tak saya menari, no? Ya. Okey tak Cik Ta saya menari, nampak? Tapi saya tak nak menari. Tak apa, saya seorang. Jadi Cik Ta nak jemput duduk. Okey. Silakan saya lalu sini. Yes. Sopan saya Cik Ta sampai. Okey, hari ni kita nak main hot seat bersama dengan Cik Ta lah. Baik. Cara nak main dia Cik Ta simple je. Cik Ta akan duduk kat kursi panas ni. Tadi Dr. Sey dah panaskan lah untuk Cik Ta. Tadi sejuk, sekarang panas. Ya ke? Saya lagi panas tadi. Dia ajak buat gini-gini tadi. Rasa macam ulat bulu, macam tak cukup makan saya. Jika akan tanya Cik Ta soalan-soalan hangat, dan Cik Ta boleh pilih nak jawab soalan itu dengan jujur ataupun tidak. Tapi lebih pada jujur lah kan. Kalau Cik Ta tak nak jawab pun boleh, tapi Cik Ta boleh cuma skip 2 kali je soalan. Okey. Okey. Lepas tu kalau Cik Ta guna skip ni 2 kali, adalah penalti dia. Okey, nanti jadi kalau tak mau kena penalti, lebih baik jawab je soalan tu. Dia suruh gelak, saya gelak. Gelak jahat. Dia tulis gelak jahat saya tu. Gelak jahat. Malah saya tak jahat. Okey, jom kita main hot seat bersama Cik Ta. Okey. Siapa tu? Saya rasa kita berdua je kat sini. Tak duduk lagi tu. Cik, alasan duduk sana. Suara halus datang. Jarakan sosial kita. Okey Cik Ta. Apakah barang yang paling mahal yang Cik Ta pernah beli dalam satu resit? Tak kisah guna kad kredit ataupun tunai. Jewellery? Wow, berapa harga dalam dia punya amount? Kalau saya bagi tahu berapa, nanti takut LHD depan rumah. Ya bijak Cik Ta, tidak termasuk dalam perangkap saya. Tak suruh saya gelak jahat Okey, di antara selebriti yang Cik Ta pernah bekerja dengan, siapa yang Cik Ta paling tak suka bekerja? Dengan siapa? Nanti kalau saya bagi tahu nanti viral pula. Nanti orang kata saya mulut jahat. Semua orang saya tak suka. Untuk mic please.
Kita dua je tahu. Okey, selalunya jarang kita dapat bekerjasama dengan orang yang tak suka. Betul. Sebab bila kita dapat offer, kita akan tanya siapa. Dan bila kita kata bila kita suka, kita tak okey. Yelah. Tapi kalau tak suka, cakap oh no, tak boleh shooting sebab Ha, siapa suruh jawab tu? Kami duk ada program ni diam tak? I tak free macam tu je lah. Oh, gitulah. Tapi I tak suka orang yang tak punctual. Tak pancul lah. Nak sebut nama ke? Tak payah sebut. Takut dia kena okey. punch Gunalan nanti. Jadi kita janganlah bagi tahu nama dia, Cik Ta. Itu paling jujur. Okey. Tapi I selalu carut dekat IG story. Dia selalu carut. I selalu carut selalu artis carut saya dia yang tak lah. punctual dekat IG story. Oh, yang terasa lah, yang tahu-tahu lah, Yes, Cik Ta. Oh, janganlah saya kena, takut saya. Okey, apakah filem atau drama lakonan Cik Ta yang paling tidak digemari? Kalau Okey. tengok rasa macam tukar channel je. Oh tak. Yang I tengok. Ha. Yang I pernah tengok Yang kira macam Cik Ta berlakon yang dalam I filem berlakon. drama tu. Gila, berlakon drama-drama I semua hebat. Best. Wow! tak Patutlah. Oh. Tak, kalau drama tu tak suka, you tak payahlah berlakon. Kan Betul. berlakon, lepas tu you tak suka kan? Betul. Sebab itulah Cik Ta. Macam saya pernah tengok lakonan saya tak okey, saya jual TV. Saya jual TV. Saya tak buang apa benda pun. Okey, apakah saat yang paling memalukan dalam hidup Cik Ta? I pernah jatuh. Pernah jatuh? Sebab bila I jalan, dia ada lubang tau. Ha. So, I tak perasan. Bila I jalan, tiba-tiba I kata kenapa kaki I jadi pendek sebelah. So, sebelah kaki dah masuk dalam lubang. Sebab Alamak. lagi berdiri. Betul. Dekat dalam tak lubang tu? Dalam juga. Berapa dalam? Macam 7 kaki. Itu. Oh, dia punya lebar Itu kubur. Ini masa kejadian ni masa pergi Belum jadi jalan-jalan? artis. Belum jadi artis. Oh, belum jadi artis lah. Masa jadi artis pernah? Masa jadi artis jaga-jaga. Tak Jaga-jaga. Wow, 1, 2, cha-cha-cha gitu. Okey, ni hangat sikit lah, panas sikit sebab Dr. Say pun dah tolong kita tadi untuk panaskan kursi. Pernah tak Cik Ta mempunyai secret romance dengan sesiapa? Ada lah. Jahat nampak saya ambil Ada. gambar gini. Nampak macam kawan saya, nampak? Ambil gambar saya. Pernah tak Cik Ta? Jawab jujur, nampak? Pernah. Siapa? Tak kena kata bagi tahu siapa. Laki orang dah sekarang. Oh, ya kan? Aku mulut jahat. Okey, nombor 7. Kita nak tahu juga apakah penipuan yang paling besar yang pernah Cik Ta gunakan? Never. Tak pernah tipu apa-apa? Tak pernah. Walaupun orang kata macam terpaksa pun tak pernah? Tipu sunat. Tipu sunat? Tak pernah. Tak pernah. Anda semua jangan tak sunat. Ni tak Betul, pernah tipu tak sunat, tipu. jangan tak sunat. Kan? Okey, nombor 8. Apakah benda terakhir yang Cik Ta search dalam phone? Ada berani nak tunjukkan tak? Kalau berani, keluarkan. Okey, benda terakhir yang I baru search tadi, lagu Seiring dan Sejalan. Kenapa? Sebab I kena menyanyi lagu tu. Oh, kejap lagi? Tak, tadi syuting. Oh, tak ada syuting. Mungkin kita boleh minta nyanyi sikit kat sini boleh, Cik Ta? Tapi I tak nyanyi lagu tu, I nyanyi lagu lain. Okey, lagu apa yang Cik Ta nyanyi? Lagu Tiga Kupang. Ampun, playstation lagu yang senang je. Okey, nombor 9 kita tanya, bagaimanakah cara paling cepat yang pernah Cik Ta lakukan untuk membuat duit? Okey, I pernah dapat 50,000 on the spot. Wow, Teka lah buat apa? buat apa? Main kutu, seorang 5,000 cabut-cabut nama I first. So on the spot I dapat 50,000. So I rasa itu yang benda paling cepat I buat duit. Okey, next time kalau ada macam tu ajak saya dan Cik Ta. Saya pun agak memerlukan Kira kadang-kadang. lucky lah. Lucky bila you main kutu, you cabut nombor you nombor Betul. 1 kan. Sebab selalu kena tunggu giliran kan? Betul. Yes. Okey, Cik Ta dah melabur dalam ASB atau tidak? Gila, of course lah. Tunggu dividen jadi hujung tahun. Wow! Walaupun aku digilakan, aku sanggup. Dahsyat Cik Ta. Dia aku Walaupun tak tahu gila. lagi berapa persen dividennya kan. Mesti dah berkepuk-kepuk dah Cik Ta. Boleh bagi balik duit kutu tadi tu. Kita Hai. delete balik yang tadi. Okey, apakah hadiah yang paling teruk yang pernah Cik Ta terima? I rasa I tak pernah ada musuh kot. Sebab tu I tak pernah dapat hadiah yang pelik-pelik yang teruk macam tu. Yelah, mungkin kawan Cik Ta rasa macam nak prank Cik Ta, dia nak bagi Tak ada. I tak ada orang prank macam tu. Okey, yang paling tak buruk, paling cantik punya hadiah? Paling cantik, I rasa... Cik Ta lah! Paling cantik, I lah hadiahkan dekat Jin. Cik Ta, saya cantik tak? Tengok. Okey, pernahkah Cik Ta cakap I love you tapi sebenarnya tak ada perasaan I love you tu pun? Tak ada. Kenapa I kena tipu dia cakap I love you? Kalau kau I kenapa tak... Dia tak I love you? Kan? Tak lah, kau mana-mana je. Tak, Cik Ta cakap dengan siapa? Okey guys, itu dia permainan hot seat bersama dengan Cik Ta. Sekejap je dah habis. Cik Ta seorang yang sangat jujur. Tapi tak apa, kita akan rehat seketika dan pergi berdiri depan aircon kejap sebab panas sangat. Panas, betul. Tiba-tiba I rasa macam on point pula macam Cik Ta. Okey, jangan ke mana-mana, okey? Kita masih akan berbual dengan Cik Ta dalam Lepak Je. Jangan ke mana-mana.
Boleh minum tak yang ni? Boleh, sila Halal? cakap. Saya pun kering dah dekat dia. Nak mandi rasanya. Hello, ni hao, namaste, bonjour. Hello, hello. Master Champs multivitamin. Yeah. Kita jadi juara. Yeay. Oh, mari makan Champs. Makan Champs. Makan Champs sehari sekali. Makan Champs nenas dan strawberry. Makan Champs rasa sedap sekali. Oh, mari makan Champs. Makan Champs. Baby Dino tak suka makan sayur. Baby Dino janganlah risau. Champs multivitamin boleh tolong. Wah, penuh dengan kebaikan. Yeay! Oh, mari makan Champs. Makan Champs. Makan Champs, pilihan yang sihat. Makan Champs, sangat berkhasiat. Makan Champs, kita jadi kuat. Oh, mari makan Champs. Makan Champs. Oh, mari makan Champs. Makan Champs. Hurra, hooray! Jom dapatkan Champs multivitamin sekarang. Juara bersama Champs. Okey, selamat kembali para penonton ke rancangan Lepak Je. Rancangan talk show di mana kita bukan hanya berbual kosong. Sebelum kita teruskan kepada penonton kita di rumah, jangan lupa sistem kami telah memilih 500 pemenang cabutan bertuah hari ini. Wow, dan setiap bertuahnya. pemenang Cik Ta, dia akan dapat e-voucher Lazada. RM50 Cik Ta. Oh ya. Jadi jika anda penonton yang sudah pun mendaftar di www.minggudigital.com, minggusahamdigital.com.my, sila periksa email anda dalam jam ini juga untuk ketahui jika anda yang terpilih. Baiklah, bersama dengan saya Jiggy, host anda, tetamu kita, jelitawan, macam saya cakap, on point, sentiasa hot setup. Bukan saja berbakat dalam bidang lakonan, dia juga boleh melawak. Macam tengok saya gelak sampai bergerak halkum saya tadi. Usahawan, pengacara dan juga penerbit, Rosita Cik Wan. Yes! Wah, King. Ni, usahawan tak apa, usahsawan tu tak mau. Ya, saya hampir sawan tadi. Hampir menjadi haiwan. Tapi Cik Ta, macam mana challenge kita tadi, okey tak? Allah senang. Wow, tengok dia petik, nampak dia dah sampai dah. Biasa petik 10, ada 9 lagi nak main. Tapi tak boleh, nanti laki dia babak nanti. Okey, Cik Ta ni memang profesional orang kata. Berbakat luas pula tu kan. Cik Ta berkecimpung dalam bidang hiburan ni selama lebih kurang 15 tahun dah. Tak sampai. Okey kan, lebih kurang 15 tahun lah. Dan sebelum berlakon filem dan drama, Cik Ta dulu juga bekas pramugari Malaysia Airlines kan. Wow. Sila jalan keluar, jangan terjun. Duduk. Dahsyat. Seronok tak pengalaman time tu Cik Ta? Seronok sebab kita daripada Kedah Betul? naik kapal terbang nak pergi jadi stewardess kan. So tak pernah pergi tempat-tempat tu, rasa excited lah. Betul, Tapi kalau betul. setiap hari pergi tempat tu, muntah juga. Betul. Dah berapa lama baru rasa nak muntah tu Cik Ta? Tak ada. I fly sekejap je. Dalam
3 tahun. 3 tahun. Hmm. Oh, seronok jugalah 3 tahun kan. Dan Cik Ta juga orang cakap memang sibuk sekarang ni. Baru 2 minggu lepas ke kan? Ada rancangan ujian menantu bersama dengan Cik Ta dan anak Cik Ta Amar Effendi ke udara. Menarik cerita tu boleh tak Cik Ta kongsi pengalaman tersebut? Yelah, tahniahlah dapat menantu. Bakal menantu. Belum lagi. Okey, program ujian menantu tu di mana setiap hari ada 2 gadis-gadis datang untuk terima challenge I. I nilai tengoklah dia orang boleh tak jadi menantu kan. Walaupun anak I suka, I tak luluskan, dia tak dapat. Faham. Kira dia bawa pasport ni custom lah macam tu. Yes, gitu kan. I tak mocok, tak lepas lah kan. Tapi apakah antara ciri-ciri yang Cik Ta tengok untuk menjadi menantu? Okey, kalau realitinya jadi menantu I, sebenarnya I tak kisah. Sebab yang nak duduk dengan mereka anak I. Betul. Hampa yang nak duduk nak kahwin dengan mereka kan. Cik Ta tengah-tengah pula kan. Dia apa mak you buat kat sini. Cakap, cuma kalau ada masalah, jangan nak kacau aku dah. Betul. Kan? So macam kalau pilih tak nak masak, pelapang lah. Pandai-pandai lah kan. Pandai-pandai nak hidup. Tapi rasanya I rasa pandai masak. Apa dia? Budak sekarang semua rasanya pandai masak Cik Ta. Budak-budak perempuan sekarang takut pandai selfie saja. Oh, takut juga. Tak, kelekit kuku. You tengok cantik-cantik gadis-gadis tu dekat Instagram, belum tentu ikan pun kenal ya. Baik, saya kenal ikan. Okey Cik Ta, kalau Amar atau Anik bawa balik pasangan yang Cik Ta tak berapa nak approve ataupun tak approve lah, macam mana? Tahulah orang kata naluri mak ni lain kan. Betul. Tapi Cik Ta sanggup tak orang kata nak jumpa anak ataupun redha je dengan pilihan masing-masing? Okey, ramai-ramai anak I dia pernah bawa balik perempuan. Dia tak pernah bawa balik. I terjumpa dekat tepi jalan. So anak, bukan tepi jalan lah. I macam duduk depan rumah. Anak I lalu dengan kereta dengan awet dia. Lepas tu dia macam borak dengan I. Budak tu dia buat tak tahu je main telefon. Ayuh. Lepas tu tak apa bila faham tak? Balik I cakap dengan Ahmad, Mami tak suka lah nampak dia macam tak, orang kata bukan kita nak suruh acknowledge kita sangat. At least hai aunty dah, betul tak? Bukannya nak suruh peluk cium kita pun kan. So itu je first. Lain kalau jumpa dia setakat salam dengan kita, I okey dah. Andai katalah Cik Ta, jumpa pula yang di sebaliknya. Kalau tadi jumpa contohlah Amar dengan girlfriend dia main telefon. Ini nampak girlfriend dia tiba-tiba nampak Cik Ta. Macam tu macam mana? Terima tak? Kenapa? Dia terkejut tengok, mak you are so hot. Macam tu okey je. I like. Tapi okey, orang mungkin nampak Cik Ta ni macam cerewet lah, takut nak jadi menantu Cik Ta. Tak, sebenarnya macam anak I sebelum ni dia pernah ada girlfriend. Bila birthday girlfriend dia, ada fikir okey nak order bunga, nak order kek, nak carikan hadiah. Sama macam tu. So on the day birthday dia, I cakap okey dah ready. Dia cuma bawa pergi jumpa girlfriend dia je. Yes. Very supportive mother. Jadi menantu I. Yes. Okey. Apakah projek-projek lain yang Cik Ta tengah sibuk sekarang? Okey, lepas I shoot ujian menantu, I baru habis 14 episod Glam ke Tenggelam. Okey. Itu Glam ke Tenggelam? Glam ke Tenggelam, program untuk fashion lah. Okey, betul. Lepas tu sekarang ni I tengah shoot telemovie kuih apa? Lupa dah. Kuih apa dengan kari pak pusing. Kari pak pusing? Oh. Komedi lah. Komedi. Yes, okey. So macam mana proses penggambaran tu? Berapa lama Cik Ta? Okey, macam 14 episod, satu hari 3 episod, 5 hari dah settle. Macam telemovie ni dalam 6 hari. 6 hari habis dah. Okey lah macam tu kan. Lepas ni free lah kan. Boleh cari menantu lagi kan. Tapi anak I muda lagi 24. 24. Tapi tak apalah Cik Ta. Mungkin sekarang kenal, nanti orang kata in the future punya kan. Betul. Okey, macam mana Cik Ta merancang keuangan anak-anak? Orang kata kita ni nak fikir untuk anak-anak kita punya masa depan kan. Cik Ta ni orang kata pernah suatu ketika bergelar ibu tunggal. Dan kita tahu banyak ibu tunggal yang hadapi cabaran terutama sekali dari segi keuangan. Jadi boleh tak Cik Ta share sikit cara-cara macam mana merancang? Okey, dulu I full time housewife. 10 tahun full time housewife. I tak bekerja ya. Tapi every month husband bagi duit tu I simpan. So I ada saving. Bila I divorce, I tak ada masalah sebab I ada saving. I boleh survive dalam 2-3 tahun I tak kerja. Janji anak makan, pakai anak pergi sekolah semua complete. Lepas tu I bekerja. Masa tu I bekerja gaji 4,000. Orang kata 4,000 tu selesa. I bukan tak bersyukur, tapi I rasa tak cukup sebab I nak bagi the best untuk anak-anak I. So I buat part time jahit manik, I buat part time model. So bila ada kerja, I tak kisah. I kerja teruk tak apa, janji I ada duit. Betul. So apa-apa pun I want to give the best
for my kids. So I sanggup kerja macam as long halal lah. Betul. Kerja macam mana pun tak apa. Janji ada duit kan. Kepada yang salah faham tu nampak bukannya orang kata gila so, sangat kerja duit. apa pun walau kaya mana pun laki you tetap kena ada saving. Yes. Sebab apa tahu? So bila ada saving ni I kata nasib baik ada saving I boleh survive walaupun I tak ada kerja kan. Tapi dan bila I bekerja, bila dulu I tak bekerja kan, 10 tahun housewife, bila I bekerja, I rasa bila wanita berkejaya ni dia ada sedikit kuasa. Betul. Dia rasa macam dan lelaki respect dia. Itu bukannya nak dominan, tidak. Lelaki memang tak berani nak cakap no lah dengan kita. Gitu. Iron lady gitu kan. Tak ada layan sangat. Tapi at least Cik Tan beringat dan sediakan payung sebelum hujan lah. Betul. Kan? Dan payung yang disediakan pula payung bazar besar kau. Wow. Kan wow. Bukan payung mas ya? Takut. Okey Cik Tan, Aisyah tu orang tengok memang comel sangat daripada kecil orang ikut pengembangan dia kan. Dan kita tahu Aisyah ni kecil-kecil lagi dah jadi duta beberapa jenama. Kira dia daripada kecil lagi dah ada duit dia sendiri dah kan. So macam mana Cik Tan merancang atau menguruskan pendapatan Aisyah? Macam abang dia lain lah kan? Abang dia lain, betul. Bila kita dapat income, kita tak nak income tu dia jadi banyak tu. Kita nak dia beranak. Betul. So kita kena pandai laburkan duit yang kita ada ke mana-mana pelaburan yang kita dapat return dia tinggi. Betul. Itu yang saya buat. Mula-mula saya pernah invest, simpan I punya duit dalam apa nama orang kata perbankan yang you dapat dividen yang tinggi. Dividen tu I bawa keluar kita BMW dulu. So kita pokok duit pokok kita tak kacau, kita guna dividen aja. Yes. Bijak. Sebab apa? Kalau kita kacau duit pokok, gunung tarah pun boleh untung, betul tak? Ini you tarah yang dividen je. Yes, dahsyat Cik Tan. Tengok perancangan dia bagus. Nampak planning dia jangan kacau ni. Ini je tak apa. Yang penting ini ada lagi. Yes, betul. Okey. Sekarang ni sebab tak boleh melancong ke luar negara. Semua tahu dengan keadaan pandemik COVID-19 sekarang ni kan. Mesti Cik Tan rindu sangat nak pergi melancong. Jadi tahun ni ada ke percutian yang terpaksa dibatalkan ke? Atau mungkin Cik Tan boleh pergi ke mana-mana je untuk bercuti sekarang ke? Macam mana? Tak ada. Macam bila keadaan sekarang ni, I cuti-cuti Malaysia lah. I sempat pergi Perhentian, I sempat pergi Melaka, I sempat pergi Penang, I pergi Langkawi. Bila I nak pergi Desaru, PKP Selangor. Reto je lah. Tapi kira rancang untuk next one lah kan. Betul. Tapi Cik Tan memang plan dia punya holiday setiap tahun memang kena pergi. KPI macam kena pergi ke? Bila you bekerja, you need a break. Betul tak? Yes. Betul. You nak macam, sebab bila I bekerja tak ada masa. Macam malam ni I balik, I kena pergi sambung syuting. Pukul 3, ada 3 scene lagi. Besok kota I pukul 6.30. So bila I bekerja, I memang tak ada masa dengan family. So bila I bercuti lah, the only time yang masa sepenuhnya dengan family sahaja. Yes. KPI itu adalah untuk family. Yes, betul. Nanti takut laki I lupa bini dia macam mana. Takkan lah kalau gini lah. Saya tak boleh lupa kot. Sayang gitu je saya. Okey, pada pendapat Cik Tan sini dalam perhubungan suami isteri, macam mana kita patut membahagikan perbelanjaan keluarga? Contoh kalau macam Cik Tan dengan Zain dua-dua ada pendapatan sendiri. Betul. Okey. Lepas tu adakah Cik Tan rasa suami kena tanggung semua atau sama-sama tong-tong cakap? Okey, bila kita berkahwin ni kita berkongsi. Okey. Berkongsi, I rasa you kena berkongsi semua benda lah. Tak kalah rumah nak berkongsi duit RM1 kau nak buat kedekut. Betul tak? Kan, So kita berkongsi lah mana yang macam lelaki tetap kena bagi dekat bini sebab itu tanggungjawab dia. Tapi kalau bini bagi dekat isteri, itu kira sedekah. So I tak ada masalah pun dalam berkongsi. Macam kadang-kadang bila kita ada duit lebih, I keluarkan duit tapi Zain monitor. So macam dia boleh korbankan, kadang-kadang dia korbankan masa dia macam dekat rumah. Sekarang macam online class kan Aisyah, 9 to 5 memang Zain kena monitor. Itu kerja dia. Faham? So macam I okey lah, I boleh bayar bil sebab I nak pergi kerja lah, I nak buat itu, nak buat ini kan. So kita kena give and take lah. Yalah, dia punya flow tu cantik lah. Pergi kerja anak duk. Laki bini tak payah nak berkira sangat. Betul tak? Kan. Baik buruk apa pun terima je. Saling melengkapi orang cakap. Betul. Kadang-kadang bila you rasa aku ni banyak duit daripada laki aku. Laki aku tak banyak duit. Tapi you kena fikir, rezeki mungkin Allah nak bagi melalui you. Betul. Kita ni kadang-kadang sekadar berkongsi rezeki kan. Betul. Okey, berborak pasal percutian tadi kan. Bagaimana Cik Tan biasanya merancang percutian? Lokasi berapa lama ataupun jenis aktiviti dekat lokasi tersebut ke, wardrobe lagi nak bawa. Sebab Cik Tan ni memang orang tengok IG selalu dia punya fashion mak datuk. Sap, matahari terpacak kau kat dahi gitu, no, on point. Kan? Macam tak ada pokok kelapa, dia tarik pokok kelapa letak background. Taklah.
edit. Wow. Edit letak pokok kelapa. Sedih lah macam ni. So macam mana Cik Ita rancang benda tu? Okey, macam sekarang ni memang anak-anak semua free lah kan. So I cakap Mami nak pergi Langkawi, kita pergi celebrate birthday anak yang nombor 1 hari tu, kita pergi Langkawi. So I bawa kawan-kawan dia 10 orang join birthday dia. Lepas tu cakap okey, apa you nak buat, aktiviti apa you nak buat, you bagi tahu I plan, I arrange dia pergi je. Just jangan kacau Cik Ita, dia orang pergi je. Asal jaga diri, balik selamat, balik. Sebab dia orang rasa bila budak anak-anak I dah umur 20 lebih tu, dia orang tak nak melekat sangat dengan kita. Yalah, betul. So as long as I boleh travel dengan dia orang dan dia orang I boleh bawa kawan-kawan dia orang, I dah happy. Betul. Dalam masa sama celebrate dengan kawan-kawan tapi mak ni monitor mak ada anak. Betul. So dia nak naik kapal. Okey, I dah settle ke kapal. Okey, besok you lunch kat sini, or besok you minum petang kat sini. I arrange everything. Wow. So anak I macam dia orang jadi macam okey, ikut je. Macam even anak I dah anak I nombor 2 dah kerja dengan bank. Okey. Wow. So pandailah I nak keluar duit susah sikit, kena lalu bank. Tapi dia balik borang lah. Betul. Lepas tu macam hari-hari dia pergi kerja, I yang siapkan baju. So dia akan tanya, Mami, besok pakai baju apa? Besok dia ada meeting. Okey, ada siapkan baju. Situ. Wow, gosh. So bini dia tunggulah. I cakap kalau dapat bini hang tak kata siap baju, boleh tengoklah muka hang macam mana nanti. Macam tu. Sekarang je mak tiri. Okey, daripada cara Cik Ita menjawab soalan tadi, soalan-soalan Jigi sebelum ni, dia rasa Cik Ita ni memang bijak dan orang kata berpengalaman dalam menguruskan orang kata wang keluarga dan keuangan untuk anak-anak. Apakah nasihat Cik Ita bagi mereka yang baru je nak berjinak-jinak dalam menyimpan wang ataupun dalam bab-bab pelaburan ni? Okey, kita nak menyimpan tu tak payah tunggu duit banyak. Betul. Ada sikit pun dah boleh simpan. Betul. Even sebab tu dia ada pepatah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Setengah orang nak tunggu, aku tunggu gaji 10,000 lah baru nak simpan. Nak tunggu tahun bila kalau dapat 10,000 kan. So kalau kita ada 1,000, kita simpanlah cara 1,000. Betul. Jangan tak simpan langsung. Kena ada walaupun sikit. Betul. Bila keadaan macam ni, I rasa kalau siapa yang tak menyimpan, mesti dia terasa. Betul tak? Yes. Bila tak boleh pergi kerja, itu tak boleh, ini tak boleh nak buat. Betul. I rasa keadaan sekarang kalau you ada duit, you king. Faham? Kan? Saya setuju macam Zaman tu. sekarang harga semua turun. Betul. Masa ni lah you nak beli. Betul. Kan? Lepas tu dalam kita beli pun saya kadang-kadang takut kalau saya ada job ke apa. Orang caras job saya takut juga. Ada orang nak caras job you. Kan saya dah cakap, takut jugalah. saya petik. Saya cakap ada orang caras, nampak ada orang dah caras. Tak, I takut dia caras job I. Job I 30 minit ni. Bukan. Jigi. Tak tu lah, dia kata producer cakap, duduk sana sikit. Duduk, Sana. Sana mana? Oh, dia kata keluar. Keluar terus? Nervous, sebab dia kata nervous. rating jatuh. Okey, so anda bersama saya, Zain Saidit. Sorry, Dr. Say. Hai Cik Ta. Hai. Rating jatuh sebab I kat sini ke apa ni? Tak, Jigi tu. Orang kata macam dah makin, macam mana? Dah bosan sikit. Itulah. Okey. Dia banyak gelak lah rasa orang tak cakap. Dia macam tak handsome sikit lah kot. Cik Ta, saya. Aboy, masuk baku yang angkat sendiri nampak. Cik Ta, I dengar cerita anak you Aisyah lahir 1 November 2014. Yes. Tu dah 6 tahun lah 6 kan. tahun. Sekarang. Alhamdulillah. Macam ni tau. Anak I lahir 5 Mei 2019, so setahun 8 bulan. You dengan Zain 11 tahun. 11 tahun beza kan? So kalau anak saya dengan anak Cik Ta 6 tahun beza macam boleh. Macam boleh je kan. Malu tak je apa. tak. Kalau you nak boleh booking tapi no refundable. Baiklah. Alang-alang Jigi dah tak ada hari ini, saya akan menjadi host anda. Wow, you. Sedikit formal. You Dan kita akan berani pergi terus kepada soalan-soalan panas rapid fire untuk Cik Ta. Okey Cik Ta. So ada beberapa soalan untuk Cik Ta jawab tanpa perlu berfikir. Okey. Okey, Cik Ta dah ready. Jangan terganggu. Dah mana ni? Okey. Dah bersedia? Janganlah tengok. Oh, tak boleh tengok. Okey, tengok you je lah. Sebab view I macam elok je malam ni kan. Alhamdulillah. Alamak, tidur luar aku malam ni. Tapi tak apa, Zin tak tengok. Oh ya, katalah. Wife I pun tak tengok kak. Okey. Tumit tinggi atau kasut flat? Tumit tinggi. Amboi. Dia cik tak Never sangat. flat. Makeup ataupun fashion? Both? Ui. Boleh membaca minda atau melihat masa depan? Melihat masa depan. Nampak dah masa depan kita cerah. Anak-anak kita macam cerah. Macam gelap. Okey, panggilan telefon ataupun teks? Teks. Mengambil wang sebanyak 100,000 yang dijamin ataupun peluang 50-50 untuk mendapatkan 1 juta? Okey, yang ni I ambil 100,000
sebab dah jamin. Sebab I pernah terkena ya bila orang macam I rasa scammer lah sebelum ni kan, macam labur duit. Weh, awak hang kat sini? Ada. Dia jadi tag team tadi. Dia kata jadi kru Ustaz. So jadi Mak Andam lah kat sini. Kacau lah. Dah dengar tak cerita I ni? Okey. I pernah labur duit. Macam Zain, dia pernah macam invest RM15,000. Dia dapat balik dalam masa 22 hari. Dapat balik macam I rasa few thousand. Lepas tu I pun macam menarik ni, tapi macam a few thousand. Kenapa? Few thousand tu macam sikit. So I invest RM100,000, tak dapat terus. So I prefer RM100,000 yang confirm. Okey. Daripada sejuta yang bayang-bayang saja. Faham. Weh, susah nak jadi handuk sini. Susah kan? Apa-apa pun gimmick kami tadi, alhamdulillah saya berjaya. Bagi tepuk tangan untuk Dr. Stin dan juga Cik Ta. Okey. Baiklah, terima kasih nak ucapkan sekali lagi kepada Cik Ta kerana sudi berkongsi. Nak duduk kat, nak duduk pula. Okey, kita nak ucapkan thank you Cik Ta dengan Dr. Stin sebab sudi berkongsi dengan Jiggy dan juga penonton di rumah. Mesti peminat Cik Ta ni pun ada soalan-soalan tanya. Habis dah. Senang buat duit. Ya, kadang-kadang kami fikir seminggu. Terus terang ni terus terang. Betul tak menyesal ni? Bayar mahal ni. Ya, saya nak melabur. Saya cakap depan bagi cepat saya nak melabur. Okey, kita akan pilih 3 soalan daripada penonton untuk dijawab dan soalan-soalan terpilih Cik Ta. Mereka akan memenangi e-voucher Lazada. Yang pilih tu I pilih apa? Kita dah pilih random dah. Kita tinggal jawab je. Baik. Pelik-pelik pula soalan depa ni. Jap. Najiha Yusof dia kata, "Hai Cik Ta, macam mana Cik Ta boleh sustain dalam industri hiburan yang penuh dengan kecaman netizen?" Dia kata, kesihatan mental pun kena jaga juga kan. Kesihatan mental pub ke apa tu? Pub. Tak tahu lah apa malah PUBG ke. Mana nak main game sini? Pub dah tutup dah kat Liverpool. Tutup tak boleh dah. Saya rasa dia typo pun. Okey. Jadi macam mana? Okey, itulah orang kata harga yang you kena bayar. Betul. Bila you jadi artis, public figure, semua benda tak kena lah. Betul. You buat macam ni tak kena, you pakai biru tak kena, you pakai pink pun tak kena, pakai hijab pun kena kutuk. Betul tak? Betul. So bila ada sesuatu benda yang berlaku dan dikecam oleh netizen, you rasa I ada masa ke untuk nak baca kecaman diorang? Buang, negatif kita buang. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Hajar Rasnira Abu Semai. Dia kata, Cik Ta, apa tips untuk kekal cantik dan sihat dan slim terutama bagi ibu-ibu yang macam saya ni yang ada ramai anak? Jangan alasan. Okey, bagi Cik Ta. Saya pula jadi Cik Ta. Okey, tips untuk kekal cantik dan I pun tak tahu tips. Macam mana? I mean, Cik Ta tanya saya? Tak, bukan. I macam, okay, I'm very positive dan I suka gelak. Yes. I kalau ada masalah, I macam tak nak fikir. Sebab apa? Betul. Kita tak payah nak fikir masalah, you kena fikir solution dia. Betul tak? Kalau you fikir masalah, aku ni dah lama redot aku rasa. Betul. Ni depan mata ni memang macam wah. Masalah tu memang dah berlaku. Jadi kita fikir penyelesaian je lah. Betul. Macam mana nak selesaikan tu kan? Okey Cik Ta, thank you. Kita tanya soalan yang ketiga pula. Ini dia Saadah Hassan. Apa impian Cik Ta yang belum tercapai lagi? #lepak je. Okey, apa harapan saya yang belum tercapai? Impian Cik Ta yang belum tercapai lagi? I nak pindah rumah baru ni, renovation asyik stop je sebab PKP dan insyaAllah tak sabar nak jadi mak mentua. Wow. So, betul, bila kita ada anak kita dah besar, belajar habis, dah ada kerja, you mesti nak tengok diorang happy, cara diorang, kan, kehidupan diorang yang happy. Kehidupan anak-anak I, kehidupan kita kan, macam my sister selalu cakap, bila I berdoa, banyak I berdoa untuk anak-anak dan suami. Yes. Sebab I rasa kebahagiaan I, itulah kebahagiaan I. Kalau diorang happy, I happy. Yes. I rasa I bekerja keras pun untuk diorang je sebenarnya. Betul. Kan? Untuk anak-anak dan masa depan mereka. Betul. Okey. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang menghantar soalan-soalan kepada tetamu kita hari ini. Yes. Soalan dipilih tadi bakal menerima hadiah e-voucher dari Lazada. Wakil kami akan menghubungi kamu melalui DM sekejap lagi ya. Tahniah dan juga kepada para penonton di rumah. Ini episod terakhir Lepak Je dengan saya Jiggy. Memang rancangan ini paling best saya rasa, paling melacap saya rasa, dan dapat lepak dan main challenge bersama selebriti-selebriti yang ons ni. Terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini, Rosita Cik Wan ataupun Cik Tan dan juga Dr. Stay Shazril kerana sudi sertai rancangan Lepak Je yang dibawakan khas sempena Minggu Saham PNB. Jom celik kewangan dan #labur bersama. Tidak dilupakan juga MNRB Holdings Berhad sertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh MNRB dan takaful ikhlas sepanjang Minggu Saham Digital 2020 dan anda
berpeluang memenangi hadiah-hadiah yang menarik yang disediakan. Para penonton, walaupun semua rancangan Minggu Saham Digital adalah live ataupun siaran langsung ya, saja nak diingatkan, jangan bimbang kalau terlepas episod ini atau mana-mana episod yang lepas kerana anda boleh saja memutar kembali dan lihat berulang-ulang kali ya. Putar ya video-video ataupun episod kegemaran anda, okey? Anda juga boleh kembali ke laman Facebook @Minggu Saham Digital untuk tengok kembali semua rancangan yang anda sukai. Okey, Dr. C, ada apa-apa nak diperkatakan? Terima kasih kerana menonton Minggu Saham Digital. Kalau terlepas, jangan risau, boleh putar. Wow. Kembali. Ya, sekali lagi. Saya suka buat TikTok ni kan. Ya, dia suka. Saya duk ikut-ikut dah macam ulat bulu tadi. Kita ada kata-kata akhir, kata-kata sayang, okey, kata-kata akhir daripada saya untuk semua wanita. Ya. Beringat-ingat, you all kena menyimpan. Yeah. Thank you, Cik Tak. Thank you, Dr. C. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi, guys. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.